Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Satu haluan sehaluan. Saya Cikgu Nurul Ashikin binti Non. Saya merupakan guru sains yang sedang berkhidmat di Sekolah Rendah Islam 2, Felda Mata Air Padang Besar Utara Perlis. Ini adalah penampilan pertama saya dan saya akan berkongsi ilmu dengan kamu dalam tuition online Perlis Mengaji untuk slot sains UPSR. Okey, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton live tuition online Perlis Mengaji, terutamanya kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Diharapkan kamu semua akan setia bersama cikgu sehingga ke hujung siaran dan semoga kamu mendapat manfaat daripada ilmu yang cikgu kongsikan nanti. Selain daripada itu, kamu juga akan, saya harapkan dapat menambahkan kefahaman dalam topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Okey, program untuk pengetahuan kamu, program ini telah dikuasakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, saya berharap kamu semua telah bersedia dengan buku teks, buku rujukan, buku nota dan juga alat tulis untuk mencatatkan isi-isi penting. Okey, topik perbincangan kita pada hari ini ialah sistem pernafasan manusia. Tajuk ini adalah dari Sukatan Sains tahun 4. Objektif yang kamu harus capai di akhir pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, kamu dapat menyebut organ yang terlibat dalam proses pernafasan. Kedua, kamu dapat menyatakan laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku dalam paru-paru. Yang ketiga, kamu dapat membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. Yang keempat, kamu dapat memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan aktiviti. Dan yang terakhir, mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti. Okey, satu topik yang harus kamu fokus untuk memahami topik ini ialah yang pertama, organ yang terlibat dalam sistem pernafasan, laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas. Yang ketiga, apakah yang berlaku ketika menarik dan menghembus nafas. Dan yang keempat, kadar pernafasan. Okey, seperti mana yang kita ketahui, bernafas adalah satu proses hidup. Okey, manusia semuanya yang hidup di atas muka bumi ini perlu bernafas. Soalan cikgu, kenapa manusia perlu bernafas? Okey, tolong fikirkan. Selama ini kita tahu yang kita bernafas, tetapi apa sebabnya kita bernafas? Okey, jawapannya, manusia perlu bernafas untuk mendapatkan oksigen. Oksigen terdapat di dalam udara di sekeliling kita. Okey, soalan yang kedua. Bilakah manusia perlu bernafas? Okey, adakah kita bernafas ketika kita perlu sahaja? Okey,
Jawapannya, manusia perlu bernafas sepanjang masa. Okey, kita perlu bernafas ketika kita tidur, ketika kita makan, berehat, bermain dan sebagainya. Dan kita bernafas kerana tubuh manusia ataupun tubuh kita sentiasa memerlukan udara. Okey, subtopik yang pertama. Apakah organ yang terlibat dalam sistem pernafasan manusia? Untuk memahami topik ini dengan lebih mendalam, tonton video klip ini. Organ pernafasan manusia ialah hidung, trakea dan peparu. Okey, berdasarkan video yang kamu baru tonton sebentar tadi, terdapat 3 organ yang terlibat dalam sistem pernafasan manusia, iaitu hidung, trakea dan juga peparu. Di antara ketiga-tiga organ yang cikgu sebutkan ini, peparu merupakan organ yang paling penting dalam sistem pernafasan. Ini adalah kerana di dalam peparulah berlakunya proses pertukaran gas di antara oksigen dan juga karbon dioksida. Manakala fungsi trakea dan hidung pula merupakan laluan ataupun jalan untuk udara keluar dan masuk daripada tubuh manusia. Baiklah, saya akan beri sedikit penerangan mengenai apa yang berlaku ketika kita bernafas ataupun bagaimana organ ini bekerja. Okey, udara yang masuk ke dalam tubuh manusia mempunyai kandungan oksigen yang sangat tinggi, dan udara tersebut ataupun oksigen akan dihantar ke peparu, dan dari peparu oksigen akan dihantar pula ke jantung dan seterusnya ke seluruh tubuh manusia, mata, hidung, kaki dan sebagainya. Dan oksigen ini, untuk pengetahuan kamu, oksigen ini akan menyerap ke dalam darah yang kurang oksigen. Sebab darah kita memerlukan kandungan oksigen yang tinggi untuk dibawa ke seluruh tubuh. Hidung dan trakea pula merupakan laluan ataupun jalan untuk udara keluar dan masuk. Jadi, trakea dan hidung akan membawa masuk oksigen dan menghantar keluar karbon dioksida. Subtopik yang kedua, laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas. Tonton video yang kedua pula. Ketika menarik nafas, udara disedut ke dalam peparu. Manakala ketika menghembus nafas, udara dikeluarkan daripada peparu. Laluan udara semasa menarik nafas. Ketika menarik nafas, udara masuk melalui hidung, trakea dan seterusnya ke peparu. Laluan udara semasa menghembus nafas. Udara keluar melalui peparu, trakea dan hidung. Berdasarkan video yang kamu tonton tadi, terdapat 2 proses yang berlaku ketika kita melakukan proses pernafasan, iaitu menarik nafas dan juga menghembus nafas. Ketika kita menarik nafas, laluan udara dia bermula dari hidung, memasuki trakea dan akhir sekali ke peparu. Kemudian laluan udara semasa menghembus nafas bermula dari peparu, trakea dan juga hidung. Semasa menarik nafas tadi, udara yang masuk adalah mengandungi lebih banyak oksigen. Manakala laluan udara semasa menghembus nafas ialah mengandungi lebih banyak karbon dioksida.
Okey. Subtopik yang ketiga. Apakah yang berlaku ketika menarik dan menghembus nafas? Apa yang berlaku ketika menarik dan menghembus nafas? Ketika menarik nafas, udara masuk, dada naik dan mengembang. Manakala ketika menghembus nafas, udara keluar, dada turun dan mengempes. Okey, perhatikan kepada gambar rajah yang berada di skrin kamu. Okey, bandingkan gambar rajah di bawah. Okey, gambar rajah menarik nafas dan juga gambar rajah menghembus nafas. Ketika menarik nafas, okey, kamu dapat lihat udara masuk, iaitu oksigen. Dada naik dan mengembang dan kamu dapat lihat saiz dada besar. Kemudian ketika menghembus nafas, udara keluar, iaitu gas oksigen, gas karbon dioksida keluar ketika menghembus nafas. Dan jika kita lihat, dada turun dan mengempes. Okey. Dan kita lihat saiz dada ketika menghembus nafas adalah lebih kecil berbanding dengan saiz dada ketika menarik nafas. Okey, seterusnya subtopik yang terakhir, kadar pernafasan. Okey, maksud kadar pernafasan, bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey, kita akan kira kadar pernafasan kita dengan mengira berapakah pergerakan dada turun dan naik dalam 1 minit. Okey, kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti. Apa yang kamu faham dengan pernyataan ini? Okey, lihat kepada seterusnya. Ini adalah explanation kepada soalan tadi. Kadar pernafasan akan rendah jika kita melakukan aktiviti ringan. Manakala kadar pernafasan bertambah jika kita melakukan aktiviti yang lebih berat. Okey, contoh aktiviti ringan ialah membaca buku, menonton televisyen dan juga tidur. Contoh aktiviti sederhana pula ialah berjalan, melipat kain dan menyapu sampah. Dan akhir sekali, contoh aktiviti berat ialah berlari, bermain bola dan juga berenang. Baiklah. Berbalik kepada aktiviti ringan dan berat. Okay, untuk pengetahuan kamu, semakin berat aktiviti yang kita lakukan, kita akan jadi semakin penat dan nafas kita akan menjadi semakin laju. Okay, tentu kamu pernah menyertai acara larian 100 meter. Apa akan terjadi sebaik saja kamu menghabiskan larian tersebut? Tentu kamu akan merasa penat dan termengah-mengah. Kenapa jadi begitu? Okay, jawapannya ialah kadar pernafasan kita bertambah kerana kita baru sahaja melakukan aktiviti yang berat. Betul tak? Baiklah, soalan saya yang seterusnya. Mengapakah kadar pernafasan meningkat semasa melakukan aktiviti yang berat? Ini adalah kerana badan kita memerlukan lebih udara ketika kita melakukan aktiviti yang berat. So itu kita merasa termengah-mengah, kita akan merasa penat berbanding dengan ketika kita hanya berehat di rumah, melipat kain ataupun menonton televisyen. Okey. Saya akan memberi rumusan keseluruhan kepada apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Organ pernafasan, organ pernafasan yang terlibat dalam sistem pernafasan manusia ialah hidung, trakea dan juga peparu. Hidung dan trakea ialah laluan udara untuk udara keluar dan masuk, manakala peparu melakukan proses pertukaran gas di antara oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, laluan udara semasa menarik nafas ialah dia bermula dari hidung, kemudian ke trakea dan akhir sekali ke peparu.
Dan manakala laluan udara semasa menghembus nafas, ia bermula dari peparu ke trakea dan akhir sekali ke hidung. Ketika menarik nafas, udara masuk, dada naik dan mengembang. Dan udara yang disedut pada ketika itu mengandungi lebih banyak oksigen. Okay, ketika menghembus nafas pula, udara keluar. Dada turun dan mengempes ataupun mengecut. Udara yang dihembus keluar pada ketika itu mengandungi lebih banyak karbon dioksida. Okey, dan kadar pernafasan, yang kita bincangkan tadi, kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Semakin berat aktiviti yang kita lakukan, semakin bertambah kadar pernafasan kita. Kerana ketika melakukan aktiviti berat, contohnya berlari, kita memerlukan udara yang lebih di dalam badan kita. Okey, sekarang tonton video ini sebagai rumusan daripada cikgu. Organ pernafasan manusia ialah hidung, trakea dan peparu. Ketika menarik nafas, udara disedut ke dalam peparu. Manakala ketika menghembus nafas, udara dikeluarkan daripada peparu. Laluan udara semasa menarik nafas. Ketika menarik nafas, udara masuk melalui hidung, trakea dan seterusnya ke peparu. Laluan udara semasa menghembus nafas. Udara keluar melalui peparu, trakea dan hidung. Apa yang berlaku ketika menarik dan menghembus nafas? Ketika menarik nafas, udara masuk, dada naik dan mengembang. Manakala ketika menghembus nafas, udara keluar, dada turun dan mengempes. Kadar pernafasan manusia. Maksud kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Tahukah kamu, kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Kadar pernafasan adalah rendah jika kita melakukan aktiviti ringan. Sebaliknya, kadar pernafasan bertambah jika kita melakukan aktiviti berat. Contoh aktiviti ringan ialah seperti membaca buku, menonton televisyen dan juga tidur. Contoh aktiviti sederhana ialah berjalan, melipat kain dan menyapu sampah. Manakala, contoh aktiviti berat ialah seperti berlari, bermain bola dan juga berenang. Okey, kita dah habis dengan apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini dan sekarang kita nak masuk quizzes time. Okey, baik, cikgu harap kamu sudah pun bersedia. Okey, dan kod permainan kita ataupun kod yang perlu kamu masukkan ialah 333 dan 743. Okey, cikgu sedang menunggu lagi para pelajar menyertai cikgu pada hari ini. Okey, ada seorang pelajar sekarang dan cikgu masih menunggu. Okey, saya tunggu dalam 2 minit lagi. Okey. Selamat datang. Terima kasih kepada Alia, Arisa Seri 2, Fatin Ahmad, Habil Zubir, Adra, SRKSI, Amin Bani, Imran Hasif, Nur Syafika Elisha. Okey.
Jemput lagi untuk kamu sama-sama cuba jawab soalan kuisis pada hari ini dengan cikgu. Okey, Faris Panggas. Welcome Faris. Adha SKBE, Danish SKCP, Hasif Amsyar, Anik, Awatif Stella Maris, Uzma. Okay, welcome Uzma. Akisha Simpang 43 Berjaya. Okay, Akif Aiman, Duang SKKG, Safrina. Okay, Akif Simpang 4 Berjaya, Irisha, Trashana Harini, Syahir Zufairi. Welcome Syahir. Zakwan SKLG. Okey, lagi seminit. Kita akan mulakan. Okey, tolong wawarkan kepada kawan-kawan kamu untuk sama-sama kita menjawab soalan kuisis. Okey, nombor kod ataupun kod game dia 333743. Okey, mari masuk. Mari kita sama-sama cuba jawab. Tengok berapa markah yang kamu akan dapat lagi. Adakah kamu faham ataupun tidak. Akif Daniel, Seri 2. Ya, anak murid cikgu. Faris Panggas. Okey, dah ada 27 orang. Alif. Okey. Baiklah, kita akan mulakan sekarang. Okay, ready? Okay, get set. Okay, Sasha. Get set go. Okay, Fatih Ahmad leading, Kristina. Okay, berada kat atas sekarang. Okay, Fatih Ahmad. Irisha juga sedang naik. Uzma. Alif, SKPS. Okay, Alif dah naik ke atas dah nombor 2 sekarang. Okey, ramai pelajar yang langsung tidak salah. Dia jawab semua betul. Okey, Fatih Ahmad masih lagi leading. Okay, Irisha, SRKSI. Habib Zubir. Okay, kita tunggu sehingga habis semua menjawab dan kita akan bincangkan jawapan selepas itu.
Okey, dah ada pelajar yang habis menjawab. Okey, ada sikit lagi. Okey, lagi 30 saat. Okey, ramai pelajar yang skor pada hari ini. Baik, cikgu akan tamatkan permainan. Okey, pemenangnya yang pertama Imran Hasif, yang kedua Habib Zubir dan yang ketiga Amin Bangi. Okey, tepuk tangan. Okey, tepuk tangan kepada mereka bertiga. Alright. Okey. Kita nak bincang soalan. Baik. Soalan pertama, apakah organ yang digunakan untuk bernafas? Okey, jawapannya peparu. Okey, soalan kedua, semasa menarik nafas, udara masuk melalui hidung, trakea dan juga peparu. Soalan ketiga, semasa menghembus nafas, udara akan keluar daripada peparu, trakea dan hidung. Soalan yang seterusnya, semasa menarik nafas, dada kita akan naik dan mengembang. Apakah organ yang tidak terlibat dalam proses pernafasan? Jawapannya jantung. Pada pendapat kamu, bagaimanakah kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik nafas? Jawapannya lebih oksigen dan kurang karbon dioksida. Semasa menghembus nafas, udara akan keluar daripada peparu, trakea dan hidung. Nyatakan aktiviti yang menghasilkan kadar pernafasan yang tinggi. Jawapannya berlari. Seterusnya, mengapakah kadar pernafasan bagi aktiviti lasak adalah tinggi? Jawapannya, peparu memerlukan lebih banyak oksigen. Antara yang berikut, manakah benar mengenai kadar pernafasan? Jawapan ni agak susah. Tapi cikgu tengok ramai yang boleh jawab. Kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Tamat sudah kuizis dan juga tamat sudah kelas cikgu pada hari ini, dan cikgu harapkan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang, dan cikgu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.